Ini semua adalah bawah sekali. Barang siapa puasa. Baik, tak apa, kita nak ambil pada puasa ya. Barang siapa puasa kerana ku pada masa dalam dunia hal keadaan khalis itu ikhlas bagiku, nescaya aku perjamukan akan dia dengan beberapa warna makanan yang berjenis-jenis dalam syurga. Puasa kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita jangan tak puasa ya. Puasa Ramadan dah tentu. Segala puasa-puasa sunat yang lainnya, di situ nanti ada di syurga ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan, pintu untuk orang-orang berpuasa. Siapa yang kuat puasa akan masuk syurga dari pintu itu. Semua orang-orang ahli puasa dah masuk pintu tu, ditutup rapat, orang lain tak boleh masuk lagi. Puasa saumul junnah, puasalah binting. Dengan kita banyak puasa, kita pelihara daripada lalai, pelihara daripada maksiat, pelihara daripada segala gangguan-gangguan. Kenapa kita terbinting? Rohani kita bersih dan jernih ya. Kita puasa dengan perut kita lapar, kita dapat manfaat-manfaat kelaparan yang banyak. Manfaat-manfaat lapar tu banyak. Rasulullah mengatakan al-ju' huwal ibadah. Lapar tu adalah ibadat ya. Jadi kita berpuasa. Nabi mengatakan syaitan jalan dalam tubuh kita ikut perjalanan darah. Sempitkan jalannya itu dengan sedikitkan makan. Dengan sedikitkan makan, sempitlah jalan syaitan dalam diri kita. Puasa jangan tak puasa. Puasa sunat ni ada yang mingguan, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang tahunan itulah puasa 6. Kalau kita puasa 6, maka fadilatnya macam kita puasa sepanjang tahun puasa Ramadan. Pasal apa? Dia 6 hari, dia 30 Ramadan, campur lagi 6 hari. 6 kalau kali 10 jadi 60. 30 kali 10, 300. Jadi macam dia puasa 360 hari Ramadan punya fadilat. Kemudian di situ ada juga puasa-puasa tahunan yang lain seperti puasa 9 Zulhijjah. Puasa 9 Zulhijjah, 9-nya itu adalah muakkad sangat. Itu paling tinggi sekali dalam semua puasa-puasa sunat. Kemudian lepas daripada itu puasa 8 Zulhijjah, hari tarwiyahnya. Kemudian 1 sampai 7. Jadi bermakna puasa Zulhijjah itu 1 sampai 9. 1 sampai 7 markahnya sama. 8 tinggi hari tarwiyah, 9 paling tinggi hari Arafah. Diampunkan dosa 2 tahun. Kemudian puasa pada 10 hari Muharram. Ya Nabi mengatakan kalau aku puasa sepanjang umur tahun depan aku akan puasa 9 dan 10. Kenapa? Untuk berbeza dengan orang-orang Yahudi. Dan kita puasakan 9, 10 dan 11. Kenapa? 9 itu adalah untuk berbeza dengan orang Yahudi. 10 itu adalah hari 10 Muharramnya yang berbagai-bagai peristiwa. Dan 11-nya itu hari ihtiyat, iaitu hari jaga-jaga. Kalaulah tersilap tengok anak bulan, kalau tersilap hisab, maka hari itu sebagai hari persediaan. Kemudian puasa-puasa lain ialah puasa yang bulanan, itulah 3 hari dalam sebulan, paling punya minimum. Puasa Senin Khamis tu banyak tuan-tuan sekalian. Siapa yang melazimkan Senin Khamis cukuplah bagus. Senin Khamis 1 bulan mau 8 hari. Mau 8 hari paling tidak. 8 hari tu banyak, nak dekat 1/3 bulan 8 hari. Paling ringan itulah 3 hari sebulan, jangan tak puasa. Nabi pesan pada Abu Hurairah 3 perkara. Witir sebelum tidur, duha paling tidak 2 rakaat dan juga puasa 3 hari 1 bulan. Hari-hari apa pun boleh. 10 hari pertama nak puasa 1 hari, 10 hari kedua 1 hari, 10 hari ketiga nak puasa 1 hari pun boleh. Alang-alang kita bikin 9, 13, 14, 15 hari bulan terang, Nabi tak pernah tinggalkan ya. Jadi kalau terlepas, qadakan pada hari-hari berikutnya. Qadakan di segala amal sunat yang kita lakukan, kalau kita tertinggalkan, niatkan qada, dapat balik pahalanya. Jadi kita tak putus istiqamahnya. Puasa jangan tak puasa. Puasa bersihkan hati kita, puasa sihatkan badan kita. Sebab tu ya, orang kalau sakit, dah tentulah bukan sakit yang nemen sangatlah, sakit-sakit biasa, nak pulih macam mana puasa. Jadi jentera badan tu direhatkan daripada makan dan minum. Jadi mesinnya semua rehat. Jadi kena rehat, tenaganya tu boleh dipakai untuk lawan penyakit ya. Jadi puasa. Kalau sakit yang berat itu memang puasa dilarang. Kalau sampai timbul mudarat. Tapi setakat puasa sakit-sakit yang ringan dilawankan dengan puasa, boleh jadi sembuh ya. Bahkan Nabi mengatakan orang-orang muda yang siapa mampu ada untuk belanja kahwinlah. Siapa yang tak mampu maka puasa. Setengah orang dia tak nak puasa. Kenapa? Dia takut dari puasa dia jadi tak strong. Kelelakiannya tidak jantan. Bukan, puasa tidak melemahkan kejantanan seseorang itu, tapi puasa melemahkan buasnya kejantanan seseorang itu. Jadi puasa sunat besar sekali fadilatnya. Puasa sunat, puasa pada hari-hari panas-panas kita puasa, masya-Allah. Ni siapa puasa, Allah jamukan dia dengan makan beraneka warna pada hari akhirat nanti ya, di syurga. Bila tu? Begitu masuk kubur saja,
Lepas jawab man rabbuka wa man nabiyuka, terus terhidang makanan. Terus terhidang makanan yang enak-enak, yang lazat-lazat, dah terhidang makanan. Satu orang perempuan mati. Kan dia punya jawab soal kubur selepas orang 7 langkah balik kan. Orang dalam soal kubur ni macam-macam gayanya, kerana macam-macam bentuk ibadatnya. Seorang perempuan dalam kuburnya, dia tunggu, dia kira dah 7 langkah orang yang hantar dia dah balik. 1, 2 sampai 7. Loh, kok belum datang malaikatnya? Dia tunggu sampai 1 jam belum datang. Sampai 4 jam kok belum datang. Mana mayat ni tahu dia pakai jam tangan ke? Mayat lebih tahu pada kita. Dia lebih tahu jangkaan waktu lebih pada kita. Orang jalan 7 tapak dia boleh dengar, dia tahu itu orang grup dia ke orang bukan grup dia. Pengetahuan dia tak macam kita. Dah 4 jam, loh kok belum datang-datang? Kok orang ditakoni yo? Kok orang tekor malaikat dia? Oh, dia tak takap jauh lah dalam kubur ya. Dia tunggu-tunggu sekali, dia rasa dah dia disangkingkan dah risau badan dia begini sedakap aja gini. Dia goyang-goyang kaki dia, kok boleh goyang? Aku kan dah mati kok boleh goyang, apa hidup balik? Dia goyang, badan aku pun boleh goyang lah. Dia pusing, terbuka kuburnya 70 hasta. Dia pusing, buka. Terus dia tengok kuburnya kok dah jadi taman. Dia bangun, aku boleh bangun lah. Rohnya, dia tengok jasadnya dah terbaring dengan kafan. Jasadnya, rohnya dah jadi, kuburnya jadi taman syurga. Tengok dah ada makanan lazat-lazat dah terhidang. Pakai dah cantik-cantik. Begitu mati dah dapat makanan, dah dapat minuman, dah salin pakaian. Dia tengok sana ada air pancur. Dia pun pergi dekat, ada 2 orang perempuan di sana. Dia pun tanya, minta maaf sedari ya, Kak nak tumpang tanya, ada apa kak? Kak ni baru mati. Apa pasal tak ada soal kubur ya? Dia tanya. Dua-dua tu ketawakan dia. Akak tak tahu kak, akak kalau masuk departmen ini memang tak ada soal kubur kak. Oh, dia kena yang tak ada soal kubur punya. Apa amalan akak? Akak tak ada amalan apa-apa, cuma akak paling banyak selawat atas Nabi. Allah, selawat atas Nabi dapat diterima oleh Allah Ta'ala, tak ada soal kubur. Terus dibukakan, dikasih hidangan makanan. Sebab itu kita kalau mimpi orang mati ya, kita mimpi dia pakai baju putih, tu makna ahli jannah. Mimpi Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal tu sepupu Siti Khadijah. Dia amalkan agama Nabi Isa, syariat Nabi Isa, bukan Kristian ya. Agama syariat yang Nabi Isa yang sembah kepada Allah, mengamalkan Injil yang asli. Maka apabila Nabi dapat wahyu, Siti Khadijah tanyakan kepada Warakah ni, pasal Warakah banyak baca kitab. Warakah, Muhammad mengalami begini, apa ini? Oh, yang kalau dia tanya, kalau begitu maknanya suami kau ni lah Nabi akhir zaman. Kemudian Nabi belum sempat nak dakwah secara umum, Warakah sudah meninggal. Peringkat awal Islam Warakah meninggal. Dia belum sempat syahadat depan Nabi. Maka sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, Warakah ni dalam jannah ke tidak? Nabi mengatakan, aku mimpi dia pakai baju putih. Kalau dia bukan ahli jannah, dan tentu dia warna lain. Jadi kalau mimpi orang pakai baju putih tu tanda dia ahli jannah. Kalau mimpi dia ada sisi dia ada makanan, lagi bermakna dia mewah. Kalau ada daging, lagi dia full nikmat makanannya. Mimpi orang begitu ya. Ada satu orang budak tinggal kat dusun, tak ada orang, dia 2 beranak saja. Bapaknya mati. Dia tak tahu macam mana nak sembahyangkan bapaknya. Dah dimandikan, dah bersihkan, dikapankan sedayanya. Dia tak tahu nak sembahyangkan bapaknya pun tak tahu. Bapaknya ahli maksiat, anaknya pun sama juga. Datang satu orang badui. Bilang, pakcik boleh sembahyangkan mayat saya, bapak saya? Boleh. Pakcik ni pun sembahyangkan. Tengok ni orang badui, orang betul-betul orang dusun ya. Orang badui ni dia kurang sikit pada orang asli, lebih sikit pada orang-orang dusun. Dan dia lebih macam orang asli. Sampai sekarang masih ada. PL dia masih sama juga orang-orang badui ni ya. Dia tengok kita dia heran, kita tengok dia pun dia heran. Begitu ya. Orang-orang badui ni. Sekali pakcik ni sembahyangkan. Budak ni malam mimpi bapak dia makan daging. Padahal bapak aku ahli maksiat tau. Kok aku mimpi dia makan daging, makna dalam kenikmatan. Ini badui ni jangan-jangan dia wali Allah. Jangan-jangan dia wali Allah. Dia cari badui ni tak jumpa. Kali selang berapa lama jumpa. Pakcik ingat tak pakcik tu sembahyangkan mayat bapak saya? Saya ingat. Pakcik wali ya? Bukanlah, aku bukan wali. Habis kok saya mengalami demikian. Lepas pakcik seorang aja yang sembahyangkan. Padahal bapak saya punya dosa punya banyak. Pakcik seorang aja yang sembahyangkan, kok saya dapat mimpi bapak saya makan daging. Kalau gitu doa aku Tuhan kabulkanlah. Sebab kita sembahyang mayat yang ketiga, yang keempat tu kita doakan untuk mayat tau. Apa nak doa pun boleh ya. Tapi dengan syarat bahasa Arab. Dan kalau orang memang cakapnya bahasa Arab. Jadi doa, ni badui punya style, dia kau cakap tegak-tegak. Ya Allah, aku ni badui, orang kampung. Tapi aku ada kambing. Seekor lah tu kambing aku. Itu pun kalau ada daya datang, aku sembelihkan kambing, aku kasih dia makan.
kau maha kaya, ini tamu kau, jangan kau tak kasih dia makan. Oh, dia punya cakap begitu dengan Allah. Maka Allah Ta'ala tu maha mendengar, Allah Ta'ala tu maha sombong. Kalau hambanya begitu, Allah Ta'ala lebih kaya lagi. Allah Ta'ala betul-betul jamu dia makan. Oh, kalau Tuhan, baguslah Tuhan kasih dia makan. Aku bilang, Tuhan yang begini dalam doa dia minta gitu. Allah. Dapat makan, tengok, dapat hidangan. Yang ada pulaknya nanti bila? Yang ada nanti apabila bangkit daripada kubur aja, belum pergi tempat mahsyar, belum bawah naungan lagi. Bangkit aja dia dah terhidang makanan. Macam Grab delivery lah gitu ya. Dekat situ dah dideliverkan makanan depan dia, semua dah deliverkan. Jadi macam piknik dekat situ, dia makan dulu sendiri. Sementara orang semua berjalan-jalan, dia makan dulu. Nanti dah makan, naik kenderaan pergi tempat mahsyar. Dari tempat bangkit kubur sampai ke tempat perhimpunan lain, tempat perhimpunan kumpul semuanya kita di sana nanti. Berapa jauhnya? Dari sini sampai Rusia ada. Dari sini sampai Jupiter tak tahu berapa kali jauh lagi agaknya. Pada ketika itu, segala bumi, langit, bintang, semua dah gumpal jadi satu. Seluas-luasnya lagi. Dia dapat makan dahulu. Dapat bangkit daripada kubur aja, dah disajikan dengan makanan dulu. Allah, orang-orang yang berpuasa banyak boleh dapat peluang-peluang sedemikian itu. Baik. Barang siapa memejamkan kedua matanya daripada yang aku haramkan, nescaya aku sentosakan akan dia daripada api neraka. Maka akulah Tuhan yang memiliki akan sekalian alam. Maka minta ampun oleh kamu daripadaku. Siapa kejamkan matanya daripada yang haram, yang Allah Ta'ala tak izinkan, dia tak berani nak tengok. Allah, berapa banyak kita ceroboh ya. Yang paling diharamkan itu yang paling kita doyan. Betul tak? Kalau setakat tak tengok TV aja, boleh tahu orang tengok. Setakat tak baca majalah saja, orang boleh. Setakat tak tengok TV drama, tak apa, buang-buang masa. Tapi kalau yang orang yang sudah ketagihan tengok gambar bukan-bukan, dia tahan tak tengok lain pun tak kisah. Oh, aku tak nak tengok-tengok TV ni. Tapi benda yang haram itu tok-tok, tapi itu dia tak boleh tinggal. Allah, yang paling diharamkan itu yang paling orang sedap nak tengok. Allah berlindung sama Allah Ta'ala, jaga-jaga pandangan mata kita ya. Jaga-jaga pandangan mata kita. Kalau pandangan haram, Allah Ta'ala masukkan dalam api neraka. Tak boleh pandang-pandang yang haram. Pandang yang haram tu siapa? Laki-laki pandang perempuan, perempuan tak pandang laki-laki juga tak boleh ya. Sebaik-baik perempuan ialah tidak memandang kepada laki-laki dan tidak dipandang oleh laki-laki. Maka tak boleh dengan orang perempuan walaupun dia tutup pakai tudung apa semua tu. Kita tengok wajahnya, mukanya setakat kalau dalam mazhab Syafi'i kita kena tutup. Tapi ada kaul pula mengatakan boleh buka. Kalau Hanafi mengatakan memang boleh buka muka. Kalau dia boleh buka sekalipun kita tak boleh tengok. Kita tak boleh tengok renung haram. Renung haram ya, wanita apa semua. Termasuk dalam televisyen tu gambar orang berlakon apa semua tu kan bukan akak kita, bukan ponaan kita. Kita tengok semua tu. Tak boleh tu tak boleh. Haram isteri kita tengok drama, segala pelakon-pelakon semua tu. Kan bukan ponaan dia, bukan abang dia. Tak boleh tengok tu semua tu. Pandang yang haram. Kita kan pandang yang haram cuma tengok gambar lucah saja tau. Kau tengok drama tu pun semua laki-laki dan perempuan situ semua dia antara dia bukan mahram, antara engkau dengan dia pun bukan mahram. Kau tengok dari awal sampai akhir ceritanya berapa kali mata kau tengok. Dan tentulah pandang manusia depan mata kita lain hukum, pandang dalam kaca TV lain hukum. Ya, pandang dalam kaca TV lain hukum. Kalau pandang kaca TV bukan dosanya tak semacam kita pandang yang manusia yang depan kita. Tetapi dosa juga teman kau pandang pada gambar yang bukan mahram. Gambar bukan. Gambar mati lain, gambar bergerak lain lagi hukumnya. Gambar bergerak lain hukum. Dia punya berdosanya gantung kepada terpesona. Kalau kau terpesona, terbangkit nafsu syahwat, jangan kata kau pandang perempuan, kau pandang tembok pun haram. Satu orang tak tahu dia punya tabiatnya tak sejahtera, pandang tembok aja nafsunya naik. Tak pandang tembok aja jatuh cinta. Oh, tembok. Terus nafsunya naik. Haram pandang tembok. Tembok saja kalau dia begitu, haram. Ini kan pula gambar dalam televisyen. Ya. Jaga mata kita ya. Jaga mata kita. Itu dosa yang hari-hari. Cukup menjadi bagaimana Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Begitulah dosa yang paling disukai oleh syaitan ialah yang berkekalan walau sedikit. Sebab itu syaitan tak suruh kita rompak bank. Sebab itu syaitan tak suruh kita makan dadah. Dia suruh kita tengok TV hari-hari, cukup menjadi yuran keahlian dia. Dosa kecil menjadi besar apabila dilazimkan senantiasa.
tak sangka kita tak buat na'udzubillah, tak ada buat zina, tak ada minum arak, tapi kita masih tersenarai orang-orang yang buat dosa besar, iaitu apa? Melazimi dosa kecil hari-hari. Allah, ya. Biara daripada yang haram, biara daripada yang haram, ya. Daripada pandangan yang haram, maka haramlah. Termasuk pandangan yang haram, laki-laki pandang wanita, wanita pandang laki-laki, termasuklah laki-laki pandang laki-laki dengan pandangan yang tak sejahtera. Zaman sekarang banyak, ya. Kalau dulu kita baca dalam kitab saja, kalau sekarang ni kena cakap tegak-tegak. Pun haram. Orang laki-laki sedemikian, dia pandang laki-laki macam hukum kita pandang perempuan. Habis macam mana? Susah, ya susah. Nak dia sembahyang jemaah dengan laki-laki, dia pergi kuliah dengan laki-laki. Mau tak mau dia kena kikis itu perasaan daripada hati dia, ya. Baik, lagi di antara pandangan yang haram tu apa? Pandangan yang boleh membawa kepada pembaziran. Tak ada kerja, pergi beli belah. Tak ada kerja, pergi. Sekarang nak beli belah tak payah keluar. Dari rumah tengok internet. Apa tu nama beliannya tu? Kedainya apa? Shopee, ya. Shopee. Tengok. Saya tak pandai tu. Handphone saya pun tak ada. Kadang macam nak belajar juga tak pas-pas. Tak pas-pas, ya. Orang beli belah, tak ada kerja sikit. Ini semua saya Shopee. Alamak. Kalau benda perlu tak apa, ya. Kalau benda tak perlu, itu menjadikan apa? Menjadikan kau punya pandangan itu pandangan haram. Pandangan yang ada maksiat mata yang bawa kepada maksiat poket. Tak boleh dia pandang kecuali dia mesti nak beli. Jadi membazir. Maka gitu pandang pun dah tak boleh. Pandang pun dah tak boleh, ya. Baik. Siapa jaga matanya daripada pandangan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala rasakan dia kelazatan ibadat. Patutlah ibadat kita tak lazat, ya. Sembahyang duha nak ringkas. Sembahyang qabliyah ba'diyah pun shortcut. Kadang-kadang tak buat. Pasal apa? Mata kita tak jaga. Mata tak jaga. Baik, sebelum hadir kuliah, cuba tengok TV dulu. Tengok macam-macam drama ke apa. Kemudian datang kuliah. Dan sebelum datang kuliah, lain kali pulaknya jangan tengok TV, jangan tengok apa, tapi selawat, istighfar. Kemudian datang kuliah, tengok kesannya macam mana. Beza kesannya, ya. Beza kesannya. Allah Ta'ala mengatakan, aku Tuhan memiliki sekalian alam. Minta ampun olehmu daripadaku. Dan aku jua yang memberi nikmat, maka syukur olehmu akan daku. Syukur nikmat, ya. Orang salih tu, kalau dia syukur, dia dapat nikmat, daripada dia nikmat. Dia dapat nikmat sikit pun, dianya yang nikmat sikit, tapi Allahnya layak dipuji. Maka tetap dia alhamdulillah dengan penuh syukur. Dia tak dapat nikmat, bahkan dapat bala. Pun dia, akunya yang dapat bala, tapi Allah Ta'alanya layak dipuji. Maka alhamdulillah. Dia tak dapat nikmat langsung, bahkan dapat bala besar, macam-macam ujian. Akunya yang dapat bala, tapi Allah Ta'alanya maha layak untuk dipuji. Maka alhamdulillah. Subhanallah. Mereka tak lepas memuji Allah Ta'ala. Dalam senang baik, dalam susah pun baik. Mereka nampak nikmat Allah di sebalik kepayahan mereka. Sebab mereka tahu, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di sebalik kepayahan ada kemudahan. Di sebalik kepayahan, beserta kepayahan ada kemudahan. Maka jangan lupa nak syukur terhadap kemudahan yang tak nampak. Tak nampak, ya. Dia macam orang jahit lah, orang jahit baju. Orang jahit baju kan ada benang atas, benang bawah. Yang nampak benang atas, yang kat luar kita nampak benang atas. Benang bawah lain warna. Benang bawah lain warna. Tapi benang atas, benang bawah yang buat gigit benang atas, yang kuatkan dia, begitu, ya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku jua yang memeliharakan, maka minta pelihara olehmu daripadaku. Apa segala masalah, apa segala mara bahaya, ya. Minta pelihara nombor satu apa, ya? Daripada nafsu kita sendiri. Itu musuh kita paling utama sekali. Nafsu kita. Minta nafsu kita, bukan syaitan. Nafsu ke syaitan? Syaitan memang ada, tapi kalau nafsu tak layan dia, jadi tak jadi dosa. Yang masalahnya nafsu tu geng dengan syaitan. Nafsu tu geng dengan syaitan. Dia ladani syaitan. Dia terima cakap syaitan. Dia terima bisikan syaitan. Dia terima cocokan syaitan. Dia terima nasihat syaitan. Maka yang membuat kita buat dosa ialah nafsu kita. Syaitan setakat cocok. Nafsu kita yang terima dan nafsu kita yang gerakkan. Nafsu kita yang jadi gejolakkan, kepinginkan, giankan. Maka jadikan tangan pun jadi gerak, kaki pun jadi gerak, semua anggota jadi gerak nak buat dosa. Kenapa? Nafsu kita berkendak, ya. Minta perlindungan daripada nafsu kita. Minta perlindungan daripada segala macam-macam yang kita tahu dan kita tak tahu. Lepas tu kalau kita tak tahu, ya kita alhamdulillah ulama ada packagekan, ya. Baca ratib, tadi kita baca ratib al-atas, baca ratib al-haddad dan macam-macam lah wirid-wirid lagi. Tuan-tuan yang pengamal tarikat, amalkan terus wirid-wirid dan zikir-zikirnya itu semua tu. Semua tu adalah baik. Semuanya tu
tu apa adalah disusun oleh orang-orang saleh, tukil daripada apa sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Dan aku juga yang menolong, maka minta tolong olehmu daripadaku, ya. Dan aku juga yang mengampun, maka minta ampun olehmu daripada aku. Dan aku juga yang dikasat, maka kasat olehmu akan daku. Dikasat apa tu? Dimaksudkan, ditujukan. Buat apa semua? Kerana Allah Ta'ala. Buat jemput-jemput kerana Allah Ta'ala. Makan keropok kerana Allah Ta'ala. Pergi sekebun kerana Allah Ta'ala. Kenapa maksudnya? Orang ibadat nak menuju Allah dengan ibadat. Kau nak menuju Allah dengan kebun? Ya. Sebab aku kebun ini kenapa? Manfaatkan tanah yang Allah Ta'ala dah berikan. Ya. Untuk cari nafkah anak isteri aku. Walaupun aku pergi kebun, nampaknya pergi kebun. Tetapi aku maksudnya ialah rida Allah. Mensyukuri Allah atas nikmat pemberian Allah Ta'ala. Dan menjaga nikmat ini dapat hasilnya untuk kasih makan anak isteri aku. Maka dengan aku pergi kebun pun tujuan aku kerana Allah Ta'ala. Orang perempuan buat jemput-jemput pun kasatnya Allah Ta'ala. Bukan pasal doyan jemput-jemput, nak makan. Doyan ni doyan. Tapi dengan aku punya doyan tu pun rahmat Allah Ta'ala. Dengan aku masak jemput-jemput, biar suami aku makan senang. Anak aku makan enak. Bahagia rumah tangga. Untuk apa tu? Untuk Allah. Biar semuanya kuat ibadat pada Allah. Biar semuanya jadi taat pada Allah Ta'ala. Biarkan jemput-jemput pun kasatnya Allah Ta'ala. Datang kuliah pun kasatnya Allah Ta'ala. Pakai baju pun dengan kasatnya Allah Ta'ala. Segala-gala tak kita buat kecuali kasatnya Allah Ta'ala. Hatta potong rumput sekalipun kasatnya Allah Ta'ala. Apatah lagi sembahyang. Apatah lagi dengan baca Quran. Apatah lagi dengan mengajar dan belajar. Semuanya kasatnya ialah dengan kepada Allah Ta'ala. Dan akulah yang amat tahu, maka takut oleh kamu akan daku. Tuhan tahu buruk kita, jelek kita. Lagi yang kita takut apa, ya Allah? Tuhan dah tahu kita punya sakaratul maut macam mana. Dah di sisi Tuhan, hari mati kita bila? Pagi ke, petang ke, tengah jalan ke, atas katil ke. Sebab sakit kita apa? Dah di sisi Tuhan, dia dah plankan pun dia dah tahu. Allah tu yang kita seram. Lagi dia tahu bila tahu? Dia tahu apa tahu? Israel yang akan datang pada kita tu, Israel yang berupa cantik ke, yang berupa bengis. Pun dia dah tahu dah. Dan dia tahu dah, apalagi dia tahu yang kita ni nak mati, kita menjerit ke, kita tersenyum ke. Pun dia dah tahu dah. Dia tahu sama ada kubur kita dapat jawab ke tak dapat jawab pun dia dah tahu dah. Maka kita seram dengan Tuhan ni. Selalu minta, ya Allah, biarlah apa yang kau tahu bahawasanya aku dalam rahmat-Mu, ya Allah. Biarlah apa yang kau tahu aku yang dah direncana oleh-Mu bahawa aku dalam pengampunan-Mu, ya Allah. Dan dia tahu macam mana kita sembarang satu mustaqim jatuh ke tak jatuh. Dan dia tahu macam mana kita nak diri pada hari hisab nanti macam mana. Dia dah tahu. Dan dia dah tahu lubuk mana neraka nak masukkan kita. Dan dia dah tahu mana syurga nak letakkan kita. Semuanya dia dah maha mengetahui. Maka dengan Tuhan yang maha mengetahui ni minta supaya adalah dalam pengetahuan ilmu Allah Ta'ala yang maha mengetahui bahawa kita senantiasa dalam rahmatnya, dalam pengampunannya, dalam peliharaannya, dalam ketaatan kepadanya. Dan akulah yang memadakan, maka minta olehmu daripadaku. Aku yang memadakan, iaitu apa? Mencukupkan. Minta pada Allah Ta'ala. Apa jua ya? Apa jua jadikan kita biasa minta pada Allah Ta'ala ya? Masak pun minta sama Allah Ta'ala ya? Masak ya nak masuk garam, nak masuk apa. Tapi mintanya pada Allah. Ya Allah, aku minta masak ini. Cukupkanlah rasanya, masinnya dan lemaknya dan pedasnya. Cukupkanlah ya Allah, biarlah sesuai di lidah orang makan ya Allah. Biar enak mereka makan ya Allah. Yang masak kita tapi yang menyedapkan Allah Ta'ala. Begitu ya. Menyedapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua mintalah. Apa-apa pun minta. Nak apa semua minta ya. Dia mencukupkan. Sebab itu yang ada orang gajinya tak besar tapi cukup. Yang ada orang gajinya besar pun tak cukup. Pun tak cukup ya. Dan aku juga yang menunjuk, maka minta tunjuk olehmu daripadaku. Petunjuk jalan nak menuju Allah Ta'ala. Banyak yang menyimpang, banyak yang sesat, kita tak tahu. Dan tentang tak betul ni, kita tak boleh rasa tahu. Kita kena cari jalan yang betul. Tekun atas jalan betul. Cuma kita dah terus mengatakan bahawasanya aku dah betul senantiasa. Jalan kita betul. Ahli Sunnah Wal Jamaah betul. Kiai kita betul. Habib kita betul. Kitab-kitab kita baca semua pun betul. Kitanya betul tak betul belum tahu lagi. Kadang-kadang grup kita betul, ustaz kita betul, pondok kita, pesantren kita betul. Kita bawah jabatan yang betul. Kita Ahli Sunnah Wal Jamaahnya betul. Kitanya betul tak betul kita tak tahu.
Kita betul tak betul? Asal kita dah dalam ahli sunnah wal jamaah je kita selamat ke? Kita dalam sunnah wal jamaah tapi tak pernah ikut akhlak ahli sunnah wal jamaah. Tak pernah ikut pelajaran ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kita kadang-kadang kita bilang kita ahli sunnah wal jamaah tapi kita lebih sayang kepada yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kita musuh dengan ahli sunnah wal jamaah. Allah. Takut sekali ya. Kita takut. Sebab itu minta Allah Ta'ala beri kita petunjuk. Kita tak sedar. Kita setakat daftar saja ahli sunnah wal jamaah. Tetapi keahlian kita tak update sentiasa. Keahlian ilmunya, keahlian amalnya, keahlian persaudaraannya. Kita tidak update selalu. Terkeluar. Sebab segala apa ada syaratnya. Ada syaratnya. Membership tu ada syaratnya kan. Kadang-kadang kita setakat masih ada kad je. Tapi kad kau dah tak ada manfaat. Setakat masuk apa persatuan, rumah persatuan boleh pada kadnya boleh masuk pasal kau ada kad. Tapi rupanya kau tak sedar. Kau tak pun jangan kata datang meeting, datang selalu pun tak ada. Kau tak sedar banyak benda dalam persatuan kau punya kad dah setakat kad kosong saja. Apa kau tak update dia punya isinya. Ibarat kad tepuk engkau. Kad pergi tol kat tepuk, kau tepuk setakat boleh buka je. Tapi dalamnya setakat 50 sen. Nanti nak keluar sana boleh tak? Baki kurang. Tambah baki anda. Kan begitu ya? Begitu ya. Setakat boleh masuk aja. Tapi nak ke mana pun semua tak boleh. Keluar pun mesti kena bayar dulu. Pasal kau tidak isi kad tepuk engkau. Tidak di top up. Touch and go namanya ya. Betul ya? Betul. Pelajaran yang ke-26 berkata Allah Ta'ala dalam kitabnya yang maha mulia. Naik saksi Allah Ta'ala bahawasanya tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan dia. Dan naik saksi segala malaikat yang punya ilmu padahal Allah Ta'ala itu yang berdiri dengan adil. Dan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan dia jua Tuhan yang mulia. Lagi maha menghukumkan. Bahawasanya agama yang diterima daripada Allah Ta'ala itu agama Islam jua tiada lainnya. Alhamdulillah. Allah Ta'ala, dia yang ciptakan langit dan bumi. Tuhan bagi segala makhluk yang kafir sekalipun, tu Tuhan dia siapa? Allah. Dan kita tak boleh sebut, ini Tuhan dia, ini Tuhan dia. Tak boleh ya. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kita sebut ini berhala dia. Ini sesembahan dia. Kita tak boleh sebut itu sebagai Tuhan dia. Itu tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan dia juga adalah Allah. Yang menjadikan dia juga Allah. Yang wajib dia sembah ialah Allah. Tapi dia tak sembah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi yang dia redha semua hamba Allah. Tetapi yang Tuhan redha ialah yang sembah dia dengan agama Islam. Itu sahaja ya. Dan barang siapa menuntut agama yang lain daripada agama Islam, maka tiada diterima daripadanya. Padahal ia dalam akhirat daripada orang yang kerugian. Maka penglihat akan tiap-tiap suatu itu baik dalam syurga juga. Ya. Kalau dah sembah ambil agama lain daripada Islam, tak selamatlah. Allah, na'udzubillah ya. Kita tak boleh ya. Kita dengar kawan-kawan kita daripada orang asing ya. Kalau berbual, dia tahu agama kita baik tau. Dia tahu agama kita baik. Nanti dah bual-bual dia nak menegakkan benang basalah, nak sedapkan hati dia. Tapi semua agama pun ada baik. Semua agama semua taklah kasih gaduh, taklah kasih culik, semua baik. Jadi maksud dia nak bilang agama aku pun baik juga. Tak boleh angguk ya. Kau angguk batal syahadat dia. Kau bilang, ya betul kawan, betul. Batal syahadat dia. Tak ada agama yang baik kecuali agama Islam saja ya. Kalau setakat tak mencuri, tak apa, kambing pun tahu. Kalau dia curi kawan dia punya rumput pun, kawan dia marah juga. Ya. Tak curi, tak gaduh saja ya. Tapi tak baik. Pasal tak sembah Tuhan. Tak sembah Tuhan, tak baik. Kalau bilang, tapi semua agama pun adalah sama ya. Semua baik, taklah kasih gaduh. Kalau kau boleh hujah, taklah kawan. Kalau God lu tak sembah, no good. Dua adik-beradik saja. Ini abang baik, tapi dengan bapak dia kurang ajar. Dia baik tak? Tak baiklah. Walaupun dia baik punya orang. Suka kasih charity, kasih apa. Tapi bapak dia kurang ajar. Dia baik tak? Tak baiklah. Jadi kita, Allah jadikan kita. Walaupun kita tak mencuri, tak pukul. Tapi Tuhan yang menjadikan kita, kita tak sembah. Itu pokok ialah ibadat, agama, menyembah. Dan Tuhan kau tak sembah. Tak baik. Kalau kita boleh cakap begitu, cakap begitu. Tak boleh cakap, diam aja buat bodoh. Angguk jangan. Angguk batal syahadat. Angguk jangan. Semua Tuhan pun ada baik. Tak boleh begitu. Ada satu orang putih datang ziarah makam Habib Noh, Singapura. Dia bawa satu orang putih lain lagi.
Dia cerita ni Habib Noor asalnya dia, Allah kok tahu orang putih ni agak masuk Islam. Mati-matilah kita ingat di Islam. Dia cerita, oh dia dapat atuk moyang dia tu di Hadramaut begini-begini. Oh dia dah pergi Hadramaut rupanya. Dia kaji hal ehwal habaib ni, dia kaji ahli bait Nabi, dia kaji. Kemudian saya tanya, saudara awak masuk Islam tahun bila? Saya tanyalah, kita kan dia dah masuk Islam. Oh aku belum masuk Islam, tapi dia punya cakap tak masuk Islam tu punya takut-takut. Sebab dia tahu salah. Dalam hati dia tahu dia salah tu. Oh aku belum masuk Islam. Tapi tak kisahlah, semua agama pun baiklah, tak kisah kita anut agama siapa. Pasal dia dah belajar, kalau orang lain aku diamkan saja. Pasal dia dah belajar, terpaksa kita mesti kena cakap dengan dia. Actually it's not. But all religions are good. All religions ask us to do good. Suruh kita buat yang baik. Actually not. Bahawasanya tidak. How could we say this religion is good if the main activity in that religion is to worship the rightful God you never practice? How are we to say that? And then you know that He is the rightful God. Macam mana nak bilang agama ini bagus? Kalau Tuhan yang sebenarnya dia tidak sembah, dan kau tahu itu Tuhan yang sebenarnya, anak saja kalau tak umpamakan mak, kita bilang baik ke? Tak baik ya. Dia baik dengan sana, baik dengan orang tua sana, dia tolong rumah kebajikan. Tapi dengan mak dia tak umpama. Dengan maknya dia tak panggil mak pun. Baik ke? Ini pula dengan Tuhan. Tak baik. Saya bilang, jadi tidak ada agama yang baik kecuali Islam. Dan kau dah belajar agama Islam, kau dah tahu kebaikan agama Islam, kau dah tahu orang-orang yang menganut agama Islam ni, Habib-habib kau dah kaji dia. Sekarang kau tak ada alasan untuk tak nak terima Islam, sedangkan kau tahu dia baik. Maka jangan bohongi hatimu sendiri. Terimalah kebenaran ini. Pasal dia dah belajar Islam, kita cakap yang gitu. Kalau dia cakap orang-orang tipe-tipe biasa, kita itu namanya hidayat ya. Dia dah kaji dah gitu, belum masuk Islam. Yang ada dah masuk Islam ya, yang ada dah kaji Islam, yang ada masuk Islam secara kebetulan tau. Ada masuk Islam secara kebetulan. Satu budak Cina, rambutnya panjang, rocker. Budak Cina jalan rocker ya, biasa rocker budak Melayu kan. Rambutnya panjang, sembahyang kat Masjid Sultan. Lepas sembahyang saya panggil. Saya bilang, kau convert? Ya, convert. Bila aku tahu, dia bilang aku ada kedai dekat Arab Street dekat Masjid Sultan. Hari-hari aku lalu sini kedai bapak aku. Satu hari tak kenapa, itu namanya hidayat dia, macam terpanggil. Aku lalu depan kedai buku Haji Hashim. Tiba-tiba aku nampak ada Quran translation. Tiba-tiba aku macam kepingin nak baca. Aku buka aja surah Al-Fatihah. Dengan nama Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Aku baca merinding terus bulu roma aku berdiri. Ini bukan tulisan manusia ni. Tulisan Tuhan ni. Sebut alam semesta sebab itu. Terus aku baca, aku terpukau dan aku tertunduk dengan kalimatnya. Hamba baca kalam Tuhannya. Ya, macam mana pun hatinya tertunduk. Ya. Itu yang Allah Ta'ala dah rakam dalam hati dia. Maka aku terus beli. Aku beli malam, aku baca surah ini semua. Terus aku masuk Islam. Dah, itu aja. Terbaca surah Al-Fatihah. Terus masuk Islam. Itu nak dapat hidayat. Yang ada punya kaji pun tak masuk Islam juga. Tak dapat hidayat. Ya. Tak dapat hidayat. Dapat hidayat, senang aja. Baca surah Al-Fatihah. Dapat. Satu orang putih. Mr. Green namanya. Dia mengajar sekolah Raffles. Bilang, kau tahu tak aku orang British. Itu agama Islam lah paling penghabisan aku ingin nak ngandut. Paling mengarutnya agama, dia bilang. Orangnya suka teroris lah, suka gitulah pada dia lah kan. Tapi sekali aku dah masuk Islam, kawan-kawan aku sampai heran. Tapi aku tahulah ini agama yang sebenarnya. Pasal apa tak masuk Islam? Pasal puasa aja. Dia dah sampai Singapura, cikgu-cikgu lain bilang, ini budak-budak Melayu dia kalau bulan puasa dia puasa tau. Maka dia tak buat kegiatan-kegiatan yang luar darjah lah. Bilang apa ya sih pembohong, takkanlah puasa berapa jam pagi-pagi sampai malam. Mesti gitu. Takkanlah, mesti dia ada makan, ada minum. Dia kan puasa pun macam puasa-puasa dia lah, boleh minum susu, boleh apa semua. Kan dia tengok, betul-betul lah. Tengok waktu rehat, tak ada satu yang makan. Duduk lepak saja. Dan tengok apabila dah petang, budak-budak ni bibirnya kering semua. Maknanya dia orang betul-betul tak makan lah, tak makan. Kok boleh kuat ya? Aku nak try. Dia try tak boleh. Dia try tak boleh. Try tak boleh. Maknanya ada rahsia bagi orang-orang gini. Ada kekuatan rahsia yang diberi oleh Tuhan mereka ya, dalam agama yang mereka anuti. Dia try tak boleh. Berkali-kali try tak boleh. Kalau gitu aku nak masuk Islam, aku tengok boleh ke tak boleh. Dia syahadat, dia masuk Islam, terus boleh. Terus sebenarnya agama lah yang betul maknanya. Aku dapat bantuan daripada Tuhan yang ampunya agama. Terus masuk Islam, terus boleh puasa. Hari pertama terus boleh puasa. Allah. Begitu. Dapat hidayat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya agama Islam sahaja yang benar. Ada satu orang putih kat negeri mereka lah.
Dia dah kaji agama, dia tengok sekali, dia bilang rasa dia Islam yang betul. Tapi dia nak bukti. Maka dia pakai cara dia lah, dia pasang lilin, dia taruh Quran dalam bilik gelap, dia seru, oh Tuhan, kalau kau betul, tunjukkan tandamu, kau betul. Dia tunggu, nanti dia ingat nanti lilinnya gini. Apa kitabnya pun kena tiup angin, macam cerita exorcist dia lah. Dia ingatkan begitu ada tandanya ke, ada suara bergema ke. Dia seru. Oh Tuhan kata kau Tuhan yang betul. Tunjukkanlah tandanya. Aku dah tahu agama kau betul. Tunjukkanlah tandanya. Tak ada apa-apa. Senyap aja. Sudahlah. Dia bilang. Maknanya Tuhannya tak jawab. Kalau betul dia kuasa, dia mendengar, dia jawab. Kata agama Islam, Tuhannya mendengar, Tuhannya berkata-kata. Suruh kita sembah dia. Aku tanya pun dia tak jawab. Tak ada tanda, tak ada apa. Sudahlah. Dia pun nak tutup lah Quran dia. Tengah tutup, dia buka betul-betul. Tuhan bilang, aku dah ciptakan langit dan bumi, tanda itu tanda pada dirimu semua, tak kau nampak? Oh, dia bilang, dia jawab. Jawab dia bukan style macam aku punya hendak. Dia jawab dengan dia punya hendak. Dengan wahyu dia. Bukan dengan cara aku hendak lilin-lilin gini gitu begitu macam dalam filem. Dia jawab dengan alam semesta punya tanda-tanda dan bukti ya. Dan dalam diri aku tak boleh nafi ketuhanan dia. Aku tak boleh nafi ketuhanan dia. Dia jawab. Tuhan dia jawab. Dalam kitab dia. 1400 tahun dulu Nabi Muhammad dah terima kitab ini. Dan jawapannya hari ini untuk aku. Allah. Masuk Islam. Islam tu dapat hidayat. Dan dia tahu agama Islam hanya agama Islam saja yang sebenarnya. Tidak ada agama lain sebenarnya. Kajilah. Syukur kita. Dan dulu kita jangan hanya jadi kebetulan Islam ya. Biar kita jadi betul-betul Islam. Dah kita Islam, kita kaji. Makanan. Paling betul kita. Pakaian paling betul kita. Sistem rumah tangga paling betul kita. Jangan pedulilah walaupun masyarakat kita paling banyak makan dadah, masyarakat itu adalah godaan dan gangguan. Islamnya adalah betul. Dan dengan kadar jenayah bangsa kita paling tinggi, kadar dadah bangsa kita paling tinggi, kadar kececeran pelajaran bangsa kita paling tinggi, itu menunjukkan kita betul. Kenapa? Menunjukkan bahawasanya yang Islam mengatakan musuhnya tu ada dan betul. Dan musuhnya target kita. Yang orang kufar tak ditarget. Kenapa? Dah memang geng dia. Jadi kita tak dapat nak dikufurkan, kita nak dirosakkan. Itu pun dengan kelemahan kita tu menunjukkan kita betul. Sebab apa? Kita yang lain tak di-attack macam kita. Kita yang di-attack. Itu pun menunjukkan kita betul. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah mudah-mudahanlah kita atas agama yang betul ini. Ya. Kita bukan hanya nak jadi kebetulan kita Islam. Tapi nak jadi betul-betul kita Islam. Aku tahu Islam agama yang sebenarnya. Kena tahu Islam betul-betul Islam. Kenapa? Takut satu hari nanti ada orang lain bawa fahaman macam tadilah orang bilang semua agama pun adalah betul taklah betul. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Nanti tak ada serapan je. Masih ramai-ramai kawan kita, masih ramai yang puasa lagi. Puasa qada. Qada apa? Qada hari 14. Sebab 13, 14, 15. 15 kita dah buat di sini. 13, 14 kita tengah di Perlis di Kedah. Jadi bilang kalau puasa Ramadan pun musafir harus tak puasa. Ini puasa sunat. Jadi kawan-kawan masih ramai yang qada puasa hari bulan terang. Puasa tuan-tuan ya, jangan tak puasa. Tak ada orang tahulah. Memang tak berdosa. Kau nak makan hari-hari pun tak dosa. Tapi sayang rugi pahala. Tapi tak tahulah kalau kau ada agreement lain, lepas mati aku puasa tak apa. Lepas mati aku puasa. Agak-agak boleh terima tak? Tak boleh. Lepas mati tinggal makan dan enjoy saja. Ketika di dunia lah waktu puasanya. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.